94 minit termasuk masa tambahan di Darul Aman. Ball possession walaupun 51% ini saya katakan setelah menampakkan di separuh masa yang kedua penguasaan pasukan Kedah, Moi. Penguasaan di bawah permainan Kedah. Sekali lagi dapat juga saya perhatikan bahawa attacking setelah kemasukan Badrul, kemasukan Karim Muhaimin ada lebih daripada attacking. So cuma itulah peluang sesekali yang dilakukan ataupun counter attack tadi yang dilakukan oleh polis, mereka sebenarnya gol. Okey, Syahzuan Zainon, dia mempunyai corak larian cut in yang baik tetapi langsung tidak digunakan sepenuhnya pada babak yang pertama. Di penghujung babak kedua masuk pertengahan lah, saya rasa pertengahan kot, baru dah digunakan sebaik mungkin untuk bermain. Syahzuan mempunyai kepantasan, kawalan bola yang baik serta mempunyai visi. Kita dapat lihat bagaimana 3 peluang yang dicipta oleh beliau. Menempat naik ke 4, 17 yang dapat melakukan hambatan. Sepatutnya pemain-pemain Kedah perlu menggunakan kepantasan dia. Kerana kita dapat lihat Bailey yang tidak mempunyai sokongan dan kita lihat bagaimana kedudukan posisinya yang begitu baik dan juga melepaskan satu teknik rebatan yang saya kira mampu memberi tekanan kepada Azizun. Jadi kenapa pada kedudukan ini, selepas ini saya rasa ada satu percubaan yang dihasilkan oleh Syafizan. Dia mampu untuk naik ke atas membantu. Itu yang tidak ada pada awal saingan Samoei Bakiri. Ya, saya betul. Saya nak tambah sikit yang pasal Syahzuan tadi tak boleh lepas tu sebab dia dikawal oleh kawan rakan satu pasukan dia dulu Sabi Abu Sabi pun tadi langgar dia itu yang berlaku di situ sama juga dengan tadi siapa Syarizan kita tengok dia Syarizan pun ada dapat satu tandukan yang sebenarnya open heading yang dilakukan oleh Syarizan begitu baik walaupun sebenarnya bagi saya angle tu kecil ataupun keadaan sudut tu mungkin bagi saya mungkin kecil. Dan sekurang-kurangnya tepat kepada goalkeeper, itu percubaan yang baik. Okey, itu inisiatif yang sangat baik sebenarnya dia berada di belakang sedikit tetapi apabila melihat bola itu dimainkan dia terus mendapatkan posisi yang lebih sesuai. Tak kala ada dua pertahanan. Di bahagian papus tadi Okey. Reaksi Abang Dollah kita bagaimana selepas menang sekaligus akan melonjak selaku pendahulu dengan 23 mata. Reaksi Dollah Saleh. Okey coach, malam ini PDRM dah pun menang dan kini sekali lagi di tangga teratas Liga. Jadi macam mana coach melihat peluang PDRM untuk kekal di tangga Liga? Alhamdulillah pada malam ini nampaknya saya pun tak sangka kita boleh bermain dengan begitu baik sekali di sini. Dan Ashfaq Ali telah memainkan satu peranan yang penting dalam pasukan, begitu juga dengan Mamadou, di mana kedua-dua pemain import ni telah menunjukkan nampakkan peningkatan dari segi persembahan pasukan dan rata-ratanya memang saya berpuas hati lah semua. Adakah coach yakin dengan bahawa pasukan PDRM akan memberikan aksi yang lebih baik lagi dalam perlawanan akan datang yang seterusnya nanti coach? InsyaAllah lah, kita kalau dapat mengekalkan corak permainan pada malam ini, saya rasa tidak mustahil kita boleh mengekalkan tempat kita yang berada di teratas, insyaAllah. Jadi adakah itu misi PDRM buat masa ini untuk menang, untuk terus kekal atas Liga? Harap-harap macam itulah, memang misi kita memang kita nak kekal terus, insyaAllah. Baik, tahniah Dollah Saleh, 3 mata di Darul Aman untuk pasukan PDRM. Walaupun mereka mengubah sedikit taktikal pada pertembungan dengan Kedah ini, Chad Souza dilihat boleh parking kot situ. Ya, beliau memainkan peranan dengan baik. Sebagai holding midfield, beliau berjaya mengekang setiap asakan-asakan yang dilakukan oleh pemain-pemain midfield pasukan Kedah, kerana kita dapat lihat beliau sentiasa mematikan setiap gerakan dan inilah satu cubaan dari jauh yang dilakukan oleh Hezri. Pemain ini kita bincang beberapa kali apabila membabitkan pasukan PDRM. Dia antara tonggak utama lah setakat ini untuk Dollah Saleh kerana keberkesanan di bahagian tengah itu. Ya, di bahagian midfield Hezri mainkan peranan penting juga. Dia masuk ke dalam, dia memberi bantuan. Kemudian dia tahu dia sebenarnya ada Ashfaq di sana, ada Sumari di sana. Jadi dia berikan pemain ini pergi dulu, kemudian dia datang daripada belakang Dan pemain ini saya rasa boleh pergi jauh lagi. Itu minit ke-75 melalui Ezri Syafizi. Selepas itu kita katakan ruang yang diberikan. Bayangkan 2 lawan 4
okey, pada kedudukan 2 lawan 4 ni yang boleh menghasilkan jaringan untuk Sumareh pada minit ke-86. Ini yang kita bincangkan, Nizam. Ya, kita lihat bagaimana kepantasan pemain-pemain PDRM apabila diberi ruang mereka terus menuju di dalam kawasan attacking third. Kita lihat bagaimana alpanya benteng pertahanan Kedah yang agak lewat untuk memberi sokongan terutamanya di bahagian midfield dan lihat bagaimana kekuatan fizikal yang digunakan oleh Sumareh untuk memastikan beliau dapat menembusi benteng pertahanan. Okey, aksi berikutnya ini kita boleh ambil antara aksi kelas dalam yang tersendiri. Dari segi attitude pemain ini antara yang terbaik iaitu Ali Ashfaq dan juga Bobby Gonzalez. Pada kedudukan ni dia sudah boleh menghasilkan satu tapping untuk menghasilkan jaringan, tetapi tidak tamak masih melihat kedudukan Bobby Gonzalez. Seharusnya diberi kepujian terlebih dahulu. Kalau kita lihat 3 pemain dia beat, sebenarnya boleh menjadikan gol, tapi betul semangat setia kawan ataupun sepasukan itu lebih penting. Walaupun dia tahu, dia sedar dia dah 3 gol dah mendahului, tapi Bobby Gonzalez ada peluang, why not bagi macam tu kan. So, Kalau awak tadi? kalau saya skor dulu. Sebab saya nak nama. Nak nama dekat situ kan. Walaupun kalah, siapa skor? Semua skor. Okey. Okey, itu menerusi Ashfaq dan juga Bobby Gonzalez. Kedah juga saya katakan memperoleh beberapa peluang yang menarik yang dihasilkan. Nyata impact, saya memetik kata-kata Asmawi sebentar tadi, pengalaman itu sebenarnya cukup penting untuk sesebuah pasukan. Walaupun kadang-kadang sumbangannya tidak menyeluruh, tetapi pengalaman. Ya, betul lah, pengalaman yang dimiliki oleh Khairil dan juga Badul membawa satu peningkatan dari segi serangan. Kita dapat lihat bagaimana mudahnya Billy Mehmet untuk melakukan tugasan di bahagian hadapan kerana sudah ada lorongan-lorongan bola yang dilakukan oleh Badul, dan inilah satu serangan yang begitu baik dilakukan dengan pemain hadapan Adam yang bijak atau berani untuk memberi attack pada pemain tahanan dan seterusnya, membuka ruang untuk melakukan rebatan. Inilah sepatutnya yang dilakukan oleh pemain-pemain muda pasukan Kedah. Okey, sebelum kita saksikan lain-lain keputusan dan juga kedudukan carta liga dan sebagainya, pada masa dan ketika ini, saya katakan, kita tutup cerita tentang perlawanan malam ini, hampir kesemua 12 pasukan dilihat dijangka akan melakukan perubahan drastik ataupun tidak untuk pasukan masing-masing, Moi. Ada pasukan yang buat tindakan drastik, ada pasukan yang mengekalkan kedudukan ataupun pemain dia. Kita tahu pemindahan keluar masuk pemain import dan pemain tempatan ni akan mengubah setiap pasukan yang selalunya pasukan yang bermasalah daripada segi kedudukan mungkin 7 ke bawah ni akan ada perubahan. Okey, dan pada itu Twitter dan juga Facebook ada komen-komen Bayi Sayuti, PDRM bukan calon-calon pasukan yang mudah untuk dikalahkan. Terima kasih Bayi Sayuti yang turut menghantar komen di Facebook. Aris Syari, bagi saya Dollah Saleh antara coach yang terbaik di Malaysia. Saya rasa PDRM akan terus mengekalkan rekod tanpa kalah mereka. Jadi itu pandangan dari rakan-rakan di Facebook. Melihat kepada komen-komen ini. Ya, nampaknya semua memberi sokongan kepada Dollah Saleh dan pasukan polis kan. So macam saya cakap tadi lah, saya nak pasukan polis kalah sebenarnya. Nak nambahkan lagi persaingan tu. Tapi Bukan itulah. Saya mengharapkan pasukan awak tadi Zal mengalahkan tu. Pasukan saya yang mana tu? Saya ada 12 pasukan. Okey, Zam, melihat kepada kedudukan terkini, sebentar lagi kita akan saksikan carta liga, tetapi makin menarik, makin ada yang sudah panik, ada sudah berhati-hati dan sebagainya. Semakin menarik persaingan di antara terutamanya 2 teratas, Penang dan juga PDRM. Pertukaran posisi itu sudah menggambarkan bahawa kemeriahan Liga Premier ini. Jadi itulah serba sedikit tentang rangkuman penuh perlawanan-perlawanan yang berlangsung ataupun membabitkan pasukan-pasukan yang bertanding pada malam ini. Ada kalanya juga, tak kala pasukan kalah, penyokong-penyokong mungkin akan tidak dapat menerima hakikat. Yang menang akan berseronok, tetapi kadang-kadangnya tidak begitu lama, ia akan kekal hanya dalam itu saja. Ada juga jurulatih-jurulatih yang senyum, tetapi sebenarnya dalam hati, Allahu Akbar, siapa yang tahu mereka menanti saat adakah mungkin disingkirkan ataupun tidak, itu persoalannya. Baik, keputusan penuh Liga Perdana musim 2014 setakat ini dengan KLSP Putrajaya 0-0, Sabah 1 sama untuk membawa Sabah di kedudukan yang ke-7 kalau tak salah saya. Sambil lain-lain keputusan, Felda United 5-1, Negeri Sembilan 1 berdepan dengan pasukan UiTM FC 1-0.
sambil DRB Highcom turut mencetak kemenangan 3-0. Okey, kedudukan carta Liga. Felda naik ke tangga ketiga. Pulau Pinang kembali berada di kedudukan kedua untuk PDRM dengan 23 mata, 1 perlawanan berbaki untuk pasukan Felda juga. Sambil kedudukan 7, 8, 9, 10, 11, 12 tidak banyak perubahan yang ketara. Namun UiTM dan juga PBAPP Pulau Pinang harus segera bangkit jika tidak mahu beraksi dalam Liga yang berikutnya musim depan. Sampai kita jumpa lagi. Terima kasih Asmawi Bakiri. Okay. Asni Zamuzi, terima kasih banyak. Baik, antara cerita dalam Nadia Arena pastinya kemenangan Negeri Sembilan 1-0 ke atas UiTM FC. Segalanya bersama dengan rakan setugas. Siapa lagi kalau bukan Akbar dan juga Edlin. Jadi sampai jumpa lagi. Majulah Sukan Teluk Negara.